Lagi satu, sekarang ni pihak Jabatan Imigresen Malaysia kan ada mengadakan program rekalibrasi tenaga kerja. Maknanya kita boleh ambil warga asing yang mana tak ada permit, yang mana tak cukup dokumen, tak lengkap, kita boleh ambil untuk bekerja dengan kita supaya dapat melengkapkan mereka dengan lengkap. Maknanya kita tak ada masalah dalam tu, kita boleh memudahkan urusan syarikat supaya tak terganggu. Faham tak? So adalah rekalibrasi tenaga kerja yang dianjurkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Tak salah, warga asing ni manusia. Mereka ni semua manusia. Mereka tu cari rezeki. Yang salah tu korang. Orang tempatan kita yang tak nak bekerja seperti mana warga asing sanggup bekerja di negara kita. Inilah yang membuat warga asing di negara Malaysia begitu banyak menempati sektor-sektor pekerjaan dan perniagaan. Mayoritas menempati sektor buruh kasar. Mengapa demikian? Karena kebanyakan warga Malaysia atau warga tempatan kaum Melayu Malaysia tidak mau atau tidak menginginkan pekerjaan yang seperti itu. Mereka malu dan merasa rendah jika bekerja di posisi sebagai buruh kasar. Bukan itu saja alasan mereka. Mereka pun selalu mengeluh panas, padahal gaji atau pendapatan mereka para warga tempatan atau warga kaum Melayu Malaysia sudah disesuaikan atau sudah dilebihkan dibandingkan dengan warga asing yang jauh lebih kecil dari nilai penggajiannya. Akan tetapi tetap saja mereka warga tempatan atau warga kaum Melayu Malaysia tidak mau menempati sektor-sektor buruh kasar yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan secara otomatis, pemilik perusahaan atau pengelola perusahaan, mereka lebih baik menerima pekerja dari warga asing saja, yang tidak pernah mengeluh, dikarenakan mereka datang ke Malaysia memang berniat untuk bekerja, dan siap ditempatkan di mana saja. Bahkan warga asing mau mencari usaha lainnya yaitu berdagang, setelah mendapatkan modal, hasil dari selama mereka bekerja sebagai buruh di Malaysia, dan mengembangkan usaha perniagaan di Malaysia, karena mungkin menurut mereka, usaha perniagaan di Malaysia tidak dikembangkan dengan baik oleh orang-orang tempatan. Maka dari itu, mereka para warga asing, seolah-olah mendapatkan celah untuk sebuah usaha perniagaan. Karena begitu banyak lahan kosong yang cocok untuk dijadikan usaha perniagaan di Malaysia, sehingga warga asing pun memanfaatkan kondisi itu. Lalu apakah warga tempatan tidak memiliki pemikiran seperti itu? Dengan begitu banyaknya warga asing, dan dengan begitu banyaknya kebutuhan yang harus diperoleh oleh para warga asing. Dan seharusnya warga tempatan atau kaum Melayu Malaysia berpikir, untuk menyediakan kebutuhan yang nantinya akan dicari oleh para warga asing, untuk mereka membelinya. Mau itu dalam bentuk makanan, ataupun dalam bentuk barang. Adakah kaum Melayu Malaysia atau warga tempatan berpikir dalam hal-hal semacam itu? Dan apakah kaum Melayu Malaysia atau warga tempatan tidak memanfaatkan kondisi yang begitu banyak peluang usaha perniagaan dari banyaknya warga asing yang datang ke negara Malaysia? Jadi, jika demikian, siapakah yang salah, warga asing atau warga tempatan kaum Melayu Malaysia? Aku tengok dekat TikTok jebat kecoh pasal warga asing. Lepas tu ada pula lagi 2-3 video kecoh pasal warga asing. Pasal Bangla lah, pasal Myanmar lah, pasal Rohingya lah, pasal Indonesia lah. Okey, lambakan pekerja warga asing kerana apa? Kerana ramai warga tempatan yang tak nak bekerja seperti mana warga asing bekerja. Okey, contohnya kerja construction, binaan. Aku buat binaan. Tak ramai pekerja warga tempatan yang nak kerja binaan, construction. Kan? Dia orang tak nak main simen, tak nak main pasir. Tapi warga asing ni, dia orang boleh dan kemas kerja dia. Warga tempatan pun kemas, tapi dia orang tak nak. Kan? Aku offer gaji RM110 untuk warga asing, RM120 untuk warga tempatan sehari. Tapi warga tempatan tak nak. RM120 sehari gaji. Aku dah offer dah, tak nak. Kan? Jadi kau nak salahkan siapa? Terpaksa ambil warga asing. Lagi satu, sekarang ni pihak Jabatan Imigresen Malaysia kan ada mengadakan program rekalibrasi tenaga kerja. Maknanya kita boleh ambil warga asing yang mana tak ada permit, yang mana tak cukup dokumen, tak lengkap, kita boleh ambil untuk bekerja dengan kita supaya dapat melengkapkan mereka dengan lengkap. Maknanya kita tak ada masalah dalam tu, kita boleh memudahkan urusan syarikat supaya tak terganggu. Faham tak? So adalah rekalibrasi tenaga kerja yang dianjurkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Tak salah, warga asing ni manusia. Mereka ni semua manusia. Mereka tu cari rezeki. Yang salah tu korang. Orang tempatan kita yang tak nak bekerja seperti mana warga asing sanggup bekerja di negara kita.
Jadi jangan salahkan warga asing. Aku bukan memihak kepada warga asing, tetapi itulah hakikatnya yang berlaku di negara kita. Kita kena faham kenapa mereka berada di sini, kerana apa mereka berada di sini. Jadi faham-fahamlah kan. Kalau rasa sanggup bekerja sebagai kontraktor, sebagai pekerja kontrak, sanggup bekerja sebagai pekebun, sanggup bekerja sebagai pemotong rumput, datang bekerja kan. Tapi kalau tak sanggup, jangan bising-bising, jangan kecoh-kecoh pasal wujudnya warga asing di Malaysia. Mereka tu pun manusia, cari rezeki, cari makan, ada akal, ada nyawa, ada tanggungan, rezeki masing-masing. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi, saya Auta Singh. Saya semalam dah tengok satu video ni NGO ni, dia kata kerajaan Malaysia banyak bagi IC. Dia orang juga banyak risau pasal itu lambakan pekerja asing, terutamanya Bangladesh dan Rohingya. Satu hari nanti dia akan melebihi kaum India, dia cakap lah. You see, ada ramai orang Malaysia keturunan kaum India pun belum dapat IC. Belum dapat IC, kerajaan sudah tukar. Sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim the Prime Minister. Pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dulu main sentimen kononnya barisan tak jaga kaum India. Sampai sekarang pun ramai orang India tak dapat IC. So ketakutan you orang pula ni, macam budak kecil punya ketakutan. Manalah orang Bangla boleh dapat IC terus, orang Rohingya boleh dapat terus. Walaupun dia orang kahwin dengan perempuan Melayu dekat sini beragama atau bangsa lain beragama Islam pun menunggu 15-20 tahun baru dapat IC lah. So jangan behave like budak kecil lah. Lambakan pekerja asing tu, itu memang normal lah. Di satu dunia pun banyak lambakan berlaku. Kerana orang Malaysia ni semua tak mau buat kerja yang diorang tengah buat ni. That's the problem. Dan you tunjuk orang ni tunjuk video ni, serbu sana serbu sini, dia orang berniaga. Yang berniaga pekerja asing tu pun orang lokal yang pakai dia orang berniaga. Yang ada orang Melayu di belakang dia orang, lesen orang Melayu. Di kawasan orang India pula ada orang India di belakang pekerja asing orang India yang dalam supermarket ke minimarket ke apa benda lah. So dia punya owner memang orang Malaysia, dia orang tak mau kerja, dia pakai pekerja asing. So that's the issue. Ramai orang cuci longkang, potong rumput, angkat sampah. Orang Malaysia semua tak mau buat. So memang akan berlaku lambakan dalam plantation, estate. Orang Malaysia tak mau kerja. So that's why they bringing the Bangla orang Indonesia untuk kerja. So why you blame them kalau ada surat ramai dia orang memang dia orang datang kerja, lepas tu dia orang akan balik. Adalah satu dua kes dia orang akan kahwin sini dengan perempuan. Kerana you orang Melayu tak mau kahwin dengan itu ibu tunggal ke, itu janda ke. So Bangla kahwin lah. Dia Muslim, dua-dua Muslim, apa salah pada saya? At least dia tanggung itu perempuan lah. Ibu tunggal tu yang juga orang Islam lain yang kasih lepas dulu, kasih cerai. So don't blame lah. Dan itu perempuan pun kena hidup juga, kena cari makan juga. So don't kasih viral unnecessarily. Ada satu NGO serbu sini, serbu sana, macam polis, macam immigration, macam pegawai KSPDN, macam pegawai PBT, pergi tanya orang punya lesen lah, bising-bising sana buat apa. Let the government lah, kalau you rasa ada bukti kasih report, kasih tangkap lah. Bising sana, bising sini buat apa. So saya harap KDN dapat, KDN ke semua badan kerajaan dapat ambil tindakan lah. Kalau berniaga memang, kalau rasa diorang berniaga tu memang foreigner, tangkap lah. Kalau ada orang dia punya tuan punya orang Malaysia, that is not wrong, tak ada salah pun. Cek dia punya permit lah, ada matching dengan itu kedai ke tidak. Kalau semua matching, mana you boleh tangkap. So inilah persoalan yang saya mau pertengahkan lah. Jangan macam ni NGO semua main sentimen macam KDN dapat jual IC ke, apalah, macam budak kecil tau diorang ni. Lambakan memang lambat lah, lambakan tu memang nampak lah. Bila sadar you boleh nampak ramai orang pekerja asing dekat sana, pasal diorang kerja di Malaysia lah. And then ada isu pula diorang pekerja asing ni dia enjoy itu minyak subsidi lah, beras subsidi lah. Diorang punya gaji 1,500 lah. Apa salah kalau dia pergi beli itu minyak subsidi atau beras subsidi? Kesian dengan diorang lah. Dia punya basic pay 1,500 saja. Jangan cerita macam budak kecil lah. Dia orang pun mau makan juga. Hayo, saya rasa something really, you orang macam takut dengan bayang-bayang sendiri. Kalau takut sangat semua orang Malaysia buat kerja kotor tu lah, dan kita tak payah bekerja asing. Sekarang cashier punya kerja pun orang Malaysia tak mau buat tau. Apa lagi mau cerita pasal kerja kotor? Banyak kerja tau, driver pun orang Malaysia tak mau buat. So saya harap pakai otak sikit lah sebelum cakap. Assalamualaikum. Ini lagi satu penyakit aku tak tahu. Dia ada lesen ke, tak ada lesen ke? Hang apa peduli kalau dia kena saman pun, hang kena bayar ke? Dia tanya dia lesen dia ada ke tak ada. Hang tak tahu ke JPJ JPJ ada keluarkan lesen untuk orang asing pun lebih mahal daripada orang tempatan tau. Itu okey. Kawan I baru je buat lesen dekat 2,000 lebih habis. Ya dulu memang dia tak ada lesen, tapi sebab sekarang kan JPJ banyak buat roadblock kan, so dia buat lesen. So tak ada masalah. So kenapa hang sibuk-sibuk duk rakam? Lepas satu-satu orang sibuk je duk cari kesalahan orang tu. Kalau dia kena saman ke, motor dia kena bawa pun, apa masalah hang? Orang Melayu
Saya pun orang Melayu, saya malu tau. Orang Melayu buat macam ni tau. Tak payahlah nak cakap tiga bangsa bersatu, tak payahlah. Bersatu apa? Mereka pun manusia. Mereka pun ada baik, ada jahat. Kita pun orang kata ada baik, ada jahat. So kalau mereka mencuri kau, merompak kan, tak apa. Kau bagi hukuman. Mereka pergi keluar cari rezeki. Tentang mereka ada lesen. Tentang hang yang tak ada lesen. Orang kita pun banyak yang tak ada lesen. Betul tak? Yang tak ada apa orang cakap yalah, yang tak renew rotek lah semua. Tak faham. Kenapa jadi macam ni aku pun tak faham sekarang. Dan macam satu orang buat viral, semua orang sibuk nak buat viral. Semua sibuk nak cari-cari, lubang mana nak cari kesalahan orang asing, mana nak cari yang. Mereka pun manusia, mereka pun agama Islam, sama-sama orang Pakistan. So, fikir-fikirlah. Apa yang susah hati sangat ni? Faham tak? Setiap orang ada rezeki masing-masing, dia pergi keluar mencari rezeki. Hang sibuk duk rakam dulu, duk kutuk dia. Hang pun ada lesen kan? Hang pun tahu kan JPJ ada mengeluarkan lesen untuk warga asing pun kan? Lebih mahal daripada kita. Tentang hang pun tak mampu. Amboi, geram sungguh aku. Duduk dalam kereta duduk sibuk duk rakam. Apa benda? Itulah orang cakap Dr. Mahathir cakap. Kita Melayu ni kadang-kadang ada PhD. PhD tahu tak? Pasal hasad dengki. Aku bukan nak kutuk orang Melayu, aku pun orang Melayu. Tapi aku malu dengan perangai macam ni. Amboi, geram betul kadang-kadang aku pun. Dah lah aku tak habis lagi dengan uncle lagi satu tu. Sibuk orang tu duk jual payung. Orang tu bukannya curi. Orang bukan paksa you. Kalau you tak nak beli, sudah. You boleh cakap baik-baik bah sama dia. Tak payahlah you nak pergi marah dia sampai nak report polis. Kenapa? Dia kacau you punya bini ke? Dia kacau you punya ni ke? Sambung balik pasal uncle tu yang Pakistan jual payung. Kesian kat dia. Dia tak paksa orang beli pun. Kalau you tak suka, dah you panggil bank penguat pasar. You cakap dengan dia baik-baik. Lain kali saya tak mau nampak you muka you dekat sini. Kalau you nampak you jangan, saya panggil polis. Senang. Kenapa you sibuk nak marah dia sampai report dia? Dia bukan mencuri. Dia bukan kacau anak dara orang. Dia pun tak ada kedai jalan-jalan macam tu je. Pergi jual. You ingat dia berapa sangat pendapatan dia boleh dapat? Kalau ada hujan, mungkinlah 1-2 orang beli. Kalau tak ada hujan, geram betul aku sekarang ni. Dah tak habis dengan ustaz tu. Okeylah dia pergi cari-cari lubang-lubang mana tak dapat gaji pun dia pergi cari-cari lubang-lubang semua. Mana-mana orang yang peniaga asing yang niaga pergi serang. Nak jadi hero konon. Tak apalah kau orang sokong ustaz tu, tak apalah. Aku pun tak kisah. Tapi yang duk pergi rakam, orang tak ada lesen, duk pergi rakam orang meniaga tepi jalan lah contohlah. Duk pergi orang meniaga payung pun duk kacau. Pasal apa? Pergilah kacau jorong-jorong besar tu. Sibuk. Terkejut aku dah pagi ni buka tengok TikTok orang tu keluar naik motor nak pergi niaga. Dia ada lesen ke? Dia tak ada lesen ke? Apa hang susah? Kalau dia kena saman ke? Bukan hang nak bayar, bukan dia minta duit kat hang, bukan dia minta beras kat hang, bukan dia minta tepuk atas buat capati dekat hang. Betul tak? Hang tak payahlah nak jadi hero sangat. Sibuk-sibuk je. Sekian pembahasan dari kami, terima kasih sudah menonton, dan saksikan video berikutnya dari kami, sampai jumpa lagi.